Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 20 November bersama saya, Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Gabungan Parti Sarawak GPS berharap Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memberi sedikit kelonggaran berkaitan prosedur operasi standard SOP pada Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak ke-12 nanti, termasuk membenarkan kempen rumah ke rumah. Setiausaha Agung GPS, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, ini memandangkan geografi dan bentuk muka bumi negeri itu yang luas serta liputan internet dan telekomunikasi yang masih tidak menyeluruh. Bernama melaporkan perkara itu mungkin akan menimbulkan kesukaran bagi parti politik dan calon bertanding untuk berkempen terutamanya di kawasan pedalaman sekiranya hanya dibenarkan berkempen melalui media sosial dan media elektronik. SPR akan mengadakan mesyuarat berkaitan urusan PRN Sarawak Rabu depan yang akan membincangkan tarikh penting seperti tarikh writ pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan persiapan lain. Berita seterusnya, majoriti pesakit COVID-19 kategori 4 dan 5 yang dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh adalah dalam penerima vaksin Sinovac. Data itu dari Minggu Epidemiologi ke-35 hingga 45. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar, disebabkan faktor itu penerima vaksin Sinovac diminta mengambil dos penggalak. Jelas beliau, walaupun Sinovac berkesan namun terdapat bukti keberkesanannya menurun dengan lebih cepat berbanding Pfizer ataupun AstraZeneca. Untuk rekod, penerima Pfizer dan AstraZeneca perlu menunggu 6 bulan sebelum mendapatkan dos penggalak. Dalam ciapan berasingan, Khairi menambah kebanyakan kes baharu COVID-19 dijangkiti daripada kenalan rapat iaitu keluarga dan rakan. Dengan itu, beliau meminta orang ramai mengamalkan TRIIS atau uji, lapor, kuarantin, maklum dan mendapatkan rawatan segera. Berita berikutnya. Sabah akan membenarkan pengunjung yang lengkap divaksin untuk memasuki negeri itu tanpa perlu melakukan saringan COVID-19 bermula 1 Disember ini. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji Jinor berkata, perkara itu diputuskan kerana Sabah sudah berada di fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Katanya semua pelancong yang lengkap divaksin dari Semenanjung, Sarawak atau Labuan dialu-alukan untuk datang ke negeri itu. Menurut Datuk Seri Haji Ji, setakat November ini, setiap minggu terdapat 266 penerbangan terus dari Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang, Kota Baru, Labuan dan Sarawak dengan jumlah keseluruhan kapasiti 43,000 kerusi. Dalam pada itu, beliau berkata Sabah juga telah bersedia sepenuhnya untuk menerima ketibaan pelancong antarabangsa apabila Malaysia membuka sempadan tahun depan. Geran 10 juta ringgit yang diperuntukkan di bawah Agensi Pembangunan Ekonomi Budaya Malaysia Cendana diluluskan sepenuhnya untuk membantu menyara kehidupan rakyat yang terlibat dalam industri kreatif. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz berkata, geran itu adalah sebahagian daripada 225 juta ringgit yang diperuntukkan melalui My Creative Ventures Group untuk meningkatkan daya tahan ekonomi kreatif. Menurut beliau, setakat hari ini kerajaan telah menyalurkan 5.54 juta ringgit dana kepada 554 pekerja industri kreatif. Manakala dana 8 juta ringgit yang diperuntukkan kepada Cendana di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih telah 82% diluluskan. Datuk Seri Tengku Zafrul berkata, bagi memulihkan aktiviti industri kreatif, agensi seperti Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS, Cendana dan My Creative Ventures akan mempergiatkan pelbagai inisiatif. Antara lain adalah peruntukan 188 juta ringgit di bawah bajet 2022 yang disediakan untuk meneruskan inisiatif seperti dana kandungan digital, projek kandungan multimedia digital, insentif filem dan program perkasa modal insan. Seterusnya, perkahwinan menggunakan khidmat sindiket nikah dibimbangi tidak dijalankan mengikut hukum syarak, seterusnya boleh menyebabkan perkahwinan itu tidak sah. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuk Syahari berkata, sindiket nikah tidak mempunyai hak kuasa untuk mengahwinkan pasangan.
Jelas beliau kerajaan menyediakan prosedur operasi standard SOP pernikahan dan setiap pasangan perlu mengikut kaedah yang telah ditetapkan. Katanya jika SOP perkahwinan tidak diikuti dengan betul, maka sesebuah perkahwinan itu adalah tidak sah. Beliau mengulas mengenai seruan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan JAHIK kepada pasangan yang bernikah menggunakan khidmat sindiket lebailah dari Kuala Krai supaya tampil menghubungi jabatan berkenaan. Langkah tersebut dibuat untuk mengesahkan sama ada pendaftaran pernikahan mereka sah mengikut hukum syarak atau sebaliknya berikutan penahanan bekas imam itu pada 28 Oktober lepas. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.